Tetapi memang sifat dia yang mudah ini, remaja mudah ini. Remaja mudah ini. Yang pentingnya untuk kita tekankan pada dia, amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Tunaikan. Yang pentingnya yang tak kita tekankan pada dia. Okay. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan, malam ini bahagian terakhir kita ini, saya nak sebut sikit berkenaan dengan beberapa perkara yang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan para ulama yang menunjukkan Islam itu mudah untuk kita amalkan. Kita dah sebut dah tadi, hukum meninggalkan solat ni berat. Tuan-tuan rasa berat tak tadi? Dengar, berat ni. Okey. Jadi kita nak menunjukkan beberapa keringanan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dalam kita mengamalkan agama ini. Okay, mengamalkan agama ini. Sebab kita tengok tadi Allah menyebutkan Islam ini mudah. Dia tidak mau menyusahkan kita. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahawa Islam itu mudah. Rasulullah ni sahabat bila jadi imam dia panjang macam Rasulullah marah. Rasulullah. Kita dah sebut sebelum ni kan, hadis itu berkenaan dengan perkara ini. Dia jadi imam, ada sahabat lain pergi komplain kepada Rasulullah. Dia semayang, dia jadi imam, semayang lama. Okay. Dan yang jadi imam tu pula, bila sahabat yang potong semayang dia, sebab terlalu panjang, dia pergi mengadu kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab yang jadi imam tu panggil dia munafik. Lalu mengadu kepada Rasulullah. Dia panggil tu munafik. Dan Rasulullah tanya sebab apa? Dia beritahu sembahyang terlalu panjang dan dia ada kerja. Dia ada kerja selepas subuh dia duduk. Dia ada kerja dia untuk memulakan kerja dia. Dan lalu Rasulullah SAW marah kepada sahabatnya jadi imam. Kerana melarikan orang, membuatkan orang lari daripada agama. Sebab terlalu panjang. Itu satu. Dan tuan-tuan dan puan, saya juga malam ini saya tak tahu cukup tak cukup. Bersama-sama dalam kotak tu saya buat Hisnul Muslim. Sebahagian daripada tuan-tuan di sini dah dapat. Nanti kalau nak keluar, yang tak dapat dulu ambil dalam tu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu merupakan kitab yang handy lah. Sebab dalam kitab itu diletakkan zikir-zikir, amalan-amalan Rasulullah SAW dan doa-doa Rasulullah SAW berpandukan kepada hadis-hadis yang sahih sahaja. Maksudnya pasti Rasulullah buat. Tak ada pertikaian. Dan dia letakkan rujukan. Walaupun kitab tu kecil, tapi benda tu dia letak rujukan. Sebab penting. Islam mementingkan perkara itu, dan kita sebut dalam punya hadis kita banyak kali. Islam sangat mementingkan berkenaan dengan rujukan ini, sumber yang tepat. Jadi diletakkan. Dalam kitab itu ada sumber rujukan. Okay. Dan kita nak beramal dengan kitab-kitab yang sebegini. Yang pasti Rasulullah buat. Kita tak nak yang ini belum pasti, ini dhaif. Kita nak yang sahih. Yang dhaif, yang sahih banyak lagi. Yang tak termampu untuk kita amalkan. Tiba-tiba nak buat yang dhaif. Dan hari itu kita sebut bila Imam Bukhari dan Imam Muslim bertungkus-lumus menentukan hadis itu sahih, it means something very important. Kalau orang yang kata orang boleh beramal dengan hadis dhaif tu, kita sebut hari itu, kalau Imam Bukhari ada bersama-sama kita hari ini, tersandar dia. Susah bayar harga tentukan hadis sahih, baik apa semua boleh. Dhaif boleh, apa boleh. Bagi faham. Okey. Kita sebut panjang lebar itu berkenaan dengan sanad dan matan. Okey, dua kuliah yang lepas. Nah, jadi saya letak di situ Hisnul Muslim. Dan kalau tuan-tuan baca Hisnul Muslim ni, tuan-tuan dan puan, bacaan-bacaan di dalam solat Nabi baca berbagai-bagai. Ada kala dia baca panjang, ada kala dia baca pendek. Sebab apa tuan-tuan? Sebab amalan Islam ni sesuai dengan fitrah manusia. Manusia ni kadang-kadang dia sibuk, kadang-kadang dia lapang, kadang-kadang mood dia baik, kadang-kadang mood dia tak berapa baik. Kita faham gitu kan? Sebab tu Rasulullah SAW bacaan-bacaan dia dalam solat itu berbagai-bagai. Satu itu sebab manusia ni bergantung kepada keperluan dia. Kadang-kadang dia lapang, kadang-kadang dia sibuk. Kan?
Dan juga tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok kalau contoh saya bagi bacaan doa kita, selain daripada apa yang kita sentiasa amalkan, di dalam kitab Husnul Muslim ini diletakkan dua lagi bacaan doa kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tu pendek aja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Apa lagi? Wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wa la ilaha ghairuk. Alhamdulillah, ramai hafal. Okey. Pendek aja. Saya yang tua ni mungkin dah 3 hari kot boleh hafal. Kan? Tapi kalau tuan-tuan yang muda-muda ni 5 minit dah hafal. Okey. Mudah. Simple aja. Pendek. Ada juga yang dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakhini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-daras waqsilni min khataaya bil ma'i was-sajj wal barad. Panjang sikit. Tapi para ulama hadis mengatakan ini yang paling afdal. Sebab ini yang paling kerap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Dan kalau kita tafsirkan doa tadi Allahumma ba'id baini wa baina, sangat menarik tentang kata-kata yang diatur oleh Rasulullah SAW. Sebab kita sebut minggu lepas dia bercakap berpandukan kepada wahyu. Kata-kata dia sangat indah. Doa yang dipanjatkan kepada Allah sangat indah dalam doa kita. Sebab apa dia baca berbeza-beza ini? Satu yang kita sebut tadi, manusia ni kadang-kadang dia sibuk, kadang-kadang dia lapang. Satu lagi, kalau kita baca sesuatu tu, kita nak baca yang tu je tuan-tuan. Khusyuk kita tu dah kurang. Dia baca macam saya selalu sebut, orang kampung kadang-kadang kan, dia baca doa tahlil lah tu, dia baca kan, bila kita bagi dia berhenti tengah-tengah, dia nak sambung balik tak boleh lah. Dia cari tak jumpa. Sebab apa? Sebab bagi dia cuma baca tanpa dia faham dan it carries no meaning. Tak ada makna. Dia baca begitu saja. Tapi Rasulullah SAW ni bacaan dalam solat dia pelbagaikan supaya bila kita pelbagaikan tu khusyuk kita lebih. Sebab sekali kita baca begini, sekali kita baca tumpuan kita lebih. Sebab kita baca yang berbeza-beza. Tapi kalau tuan-tuan baca benda tu saja, tumpuan dia tak ada dah. Sebab dia jadi satu kebiasaan. Ya, tapi kalau kita ubah-ubah, tumpuan kita lebih. Dan saya ambil peluang untuk ingatkan pelajar-pelajar sekarang, terutama yang muda-muda ni, ambillah peluang. Yang muda ni semua muda lah, saya paling tua sini. Jadi semua ni boleh hafal. Jadi kita sediakan very handy. Nak tunggu bas ke, nak tunggu kereta api ke, nak lena ke, boleh. Nak tunggu sebelum kuliah apa, kecil je, boleh bawa ke mana-mana. Dan sebab saya lupa, kita bagi keutamaan pada orang yang tak ada dulu. Sebab saya rasa dalam 40 dalam tu. Kalau yang dah ada tu, bagi peluang pada yang tak ada dulu. Kalau ada lebih, kita ambil dah. InsyaAllah kalau perlu kan, bagi tahu, kita akan order lagi. Percuma. Okey, itu satu. Satu lagi, saya nak sebut berpandukan kepada fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya sebut tadi di awal tu berkenaan dengan ulama yang mampu berijtihad. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini merupakan ulama tersyukur zaman sekarang. Dan dia merupakan mujtahid, ulama yang mampu berijtihad. Bukan semua orang boleh berijtihad. Bukan semua orang yang kita panggil ulama boleh berijtihad. Sebahagian besar yang kita bagi ulama, mereka cuma mengikut ijtihad pada ulama yang dah ada. Tak ramai orang yang mampu berijtihad. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, tahap ilmu dia mampu berijtihad. Sebab tu tuan-tuan dan puan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dalam fatwa dia tak terikat kepada mana-mana mazhab. Dan kita sebut minggu lepas, Allah sebut di dalam surah Az-Zumar, kita ni bila berkenaan dengan berbagai pendapat ni, Allah Taala sebut apa? Alladzina yastami'una al-qaul. Kita perlu jadi orang yang mendengar berbagai-bagai pendapat, fayattabi'una ahsana, dan ikut pendapat yang paling baik. Allah Taala tak kata dengar berbagai-bagai pendapat ikut salah satu. No. Dia kata alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, dan
dengar berbagai-bagai pendapat dan pilih yang paling baik. Paling baik, okey. Nah, di dalam kitab Fatwa Mu'assirah ini, dari Yusuf Al-Qaradawi, dia menyebutkan pertama berkenaan dengan bab, bukan pertama tapi saya pilih untuk tujuan pada malam ini, berkenaan dengan wuduk. Wuduk ini, tuan-tuan dan puan, ini ramai muda-muda di sini.